Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami memulakan penggunaan kami, saya akan membacakan sebuah pantun, iaitu pantun pembuka acara. Melati kuntum tumbuh melata, saya mabah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syarifuddin bin Sulaiman kerana mengizinkan kami membentangkan bidang kajian teori dan kritikan sastra kurang berkembang di negara Malaysia. Bincangkan isu ini. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Muhammad Ifat bin Kamarul Azman, nombor metrik C21A1845. Nama saya Zulfati Asma Husna binti Muhammad Zaid, nombor metrik C21A2235. Nama saya Tewa Muhammad Afan bin Tewa Muhammad Asaf, bernombor metrik C19A0070. Baiklah, isi karangan kami terdapat 5 perkara, iaitu pengenalan, sebab-sebab bidang kajian teori dan kritikan sastra berkurang, cadangan penambahbaikan, kesimpulan dan rujukan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan kawan saya iaitu Nur Izzati untuk pembentangannya. Baiklah, untuk pengenalan, menurut Suhaimi Abdul Aziz 2014, teori bermaksud untuk mengemukakan prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman terhadap makna kesusastraan. Teori juga bersifat interdisiplin, iaitu lebih mengutamakan aplikasi daripada berbagai disiplin ilmu, terutamanya dalam lingkungan keilmuan sastra. Contohnya bukan sahaja berada dalam bidang sastra sahaja, seperti sains sosial, tetapi ada juga dalam sastra. Teori juga merupakan satu alat analitikal yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat kesusastraan. Dalam pengajian kesusastraan, teori sangat diperlukan dan hal ini nyata dalam kritika sastra. Kritika sastra pula merupakan usaha membaca, menganalisis dan membuat penilaian terhadap sesuatu teks sastra. Dan usaha ini turut berlandaskan kepada teori sastra yang digunakan. Untuk kesimpulan kecil, kritika sastra tidak boleh dipisahkan daripada teori sastra. Kerana kritika sastra ini menilai teks kesusastraan dan teori sastra menjelaskan maksud atau makna sastra. Namun demikian, bidang kajian teori dan kritika sastra ini semakin berkembang di negara Malaysia. Mengapakah ia berlaku? Ia berlaku ekoran ada beberapa sebab ada beberapa sebab, iaitu sebab-sebab berkurangnya kesusastraan dan kurang berkembang di negara Malaysia. Iaitu sebab pertama, iaitu kekurangan guru dan sikap tidak suka membaca dalam kalangan pelajar. Sikap tidak suka atau minat terhadap subjek kesusastraan Melayu menyebabkan banyak sekolah tidak lagi menawarkan subjek ini. Diburukkan lagi dengan kekurangan guru option. Guru option ni bermaksud guru yang khusus kepada bidangnya sahaja. Sebagai contoh, kalau guru seni persembahan, gurunya hanya mengajar subjek berkaitan dengan seni persembahan. Sebagai contoh, zapin, tarian, muzik tradisional, teater. Walaupun subjek ini dijenamakan semula sebagai kesusastraan Melayu komunikatif KMK, namun ia dilihat masih kurang menarik perhatian pelajar. Apatah lagi kalau subjek ini bukan subjek wajib, iaitu di peringkat sekolah dan ia merupakan subjek elektif sahaja. Ia tertentu berbeza dengan subjek sejarah yang meskipun turut menuntut pelajar banyak membaca, tetapi ia disebabkan mata pelajaran wajib, pelajar tiada pilihan dan harus mengambilnya. Menurut Profesor Dr. Abdul Halim berkata, iaitu Presiden Persatuan Penulisan Budiman Malaysia, dia berkata hampir kebanyakan negeri semakin berkurangan kelas atau mempelajari subjek ini, kecuali di negeri Kelantan, Sabah dan Sarawak masih banyak menawarkannya pada peringkat sekolah menengah dan pra-universiti. Dan beliau juga berkata penutupan kelas KMK adalah tidak sihat sebenarnya. Kalau kita lihat daripada generasi sekarang, seharusnya ia tidak perlu untuk ditutup ataupun
tidak perlu untuk tidak pelajari, kerana generasi sekarang ini amat memerlukan sastra untuk mengekalkan warisan negara. Seterusnya saya menyerahkan kepada Presiden. Terima kasih pembertai iaitu Nur Izzati Alka. Saya Zulfati Asmahusna ini ingin mengambil alih pembertangan. Sebab kedua yang menyumbang pada kurangnya perkembangan teori dan kritikan sastra di Malaysia ialah kekurangan sastra yang profesional. Bidang kritikan sastra Malaysia sekarang dianggap lesu. Lesu perlu difahami bahawa masih bernyawa dan masih boleh dirancangkan kembali. Menurut pengkritik yang terkenal di tanah air, Datuk Rahman Syahari, lesu dan mati itu adjektif pada keadaan dan boleh disebutkan sebagai salah satunya. Jika lesu, boleh disegarkan kembali, tetapi kalau sudah mati, selesai. Para pengkritik mengkritik kaya kerana pilihan minat sendiri. Pelajar di universiti dirasakan tidak dilatih untuk menjadi pengkritik, tetapi hanya untuk mendapatkan ijazah dan pekerjaan yang setempat. Kelesuan yang dirasakan mungkin kerana banyak kritikan yang terikat dengan teori perspektif teori. Pengarang pula tidak memanfaatkan teori kajian sastra, barangkali kerana kreativiti mereka tidak memerlukan teori. Mungkin ada tetapi jarang mahu menggunakan teori kerana lebih mementingkan idea. Hal ini juga mungkin berlaku kerana bidang kritikan bukanlah satu bidang utama dalam pendidikan sastra di universiti. Secara pandangan naif, mungkin adanya ijazah sarjana kritikan akan lahirlah lebih ramai pengkritik sastra. Sebab yang terakhir yang menyumbang kepada kurangnya perkembangan dalam bidang teori dan kritikan iaitu telah dikenal pasti kurangnya kolaborasi dan jaringan akademik. Kolaborasi merujuk kepada kerjasama antara dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kurangnya kerjasama kolaborasi antara akademik, pendidik dan profesional dapat menambahkan perkembangan bidang kajian teori dan kritikan sastra. Jaringan akademik yang lemah dalam berkongsi pengetahuan telah menghentikan pertukaran idea dan inovasi di bidang ini. Jaringan akademik pula mengacu kepada hubungan antara institusi pendidikan, peneliti, akademisi dan organisasi lain dalam konteks dunia akademik. Berlakulah pertukaran informasi dan kerjasama dalam pelbagai bidang penelitian dan pendidikan. Hal ini dapat memberi manfaat ke sumber daya yang lebih luas. Seterusnya, saya ingin menyerahkan pembertangan kepada pembertai saya iaitu Cik Wan Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada Zulfati. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai cadangan penambahbaikan. Pertama, hendaklah membuat pihak aktiviti ataupun badan kerajaan hendaklah membuat seminar sastra di peringkat pengajian tinggi. Pertama, pihak pengajian tinggi hendaklah membuat seminar mengenai bidang kritikan sastra ini di universiti tempatan. Hal ini demikian kerana dengan mengadakan seminar ini, ianya dapat menarik minat para pelajar untuk menerokai bidang pengajian kritikan sastra dengan mendalam lagi. Seperti mana selain pihak IPT ini membuat seminar, boleh juga membuat webinar kelestarian bidang teori kritikan sastra, di mana dalam webinar tersebut para pelajar akan lebih memahami dengan hematnya mengenai bidang teori dan kritikan sastra dengan lebih dalam lagi, serta dapat memupuk minat terhadap para pelajar tersebut. Selain itu juga, para pelajar akan mendapat input yang lebih jelas dan mudah dipahami daripada pengkritik sastra yang berkrediti. Serta dibicarakan, para pengkritik sastra yang berkredibiliti ini adalah pengkritik sastra yang adalah mereka
yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai literatur atau karya kesusastraan atau kritika sastra ini, dan memahami dari sudut aspek-aspek kritikan yang diperlukan untuk mengevolusikan sebuah karya sastra. Di samping itu juga mereka ini memiliki pengalaman dan juga keahlian dalam menulis dan mengomunikasikan pandangan mereka terhadap kritika sastra ini. Antara contoh yang kita boleh ambil untuk bidang pengkritik sastra yang ada dekat Malaysia ini seperti Usman Awan, Allahyarham Usman Awang, Allahyarham Syanur Ahmad dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam seminar ini juga bakat pelajar yang terpendam dalam mengkritik satu karya boleh diasah, terutamanya apabila mereka berada di bidang kritik sastra ini, di mana ianya turut mendorong minat pelajar di institusi pengajian tinggi untuk menceburi bidang pengajian kritik sastra ini dengan lebih mendalam. Hal ini demikian kerana seperti mengadakan program ataupun pertandingan untuk mengkritik sebuah karya sastra dengan menggunakan teori-teori sastra yang ada, sepertinya teori sastra feminisme, teori sastra perkaedahan Melayu dan seumpamanya. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah pihak kerajaan mengadakan program bersemangat membaca hasil karya sastra dalam kalangan pelajar. Pihak kerajaan hendaklah mengadakan program membaca untuk memupuk semangat membaca karya sastra tempatan dalam kalangan pelajar, terutama pelajar sekolah menengah dan juga pelajar IPA. Hal ini demikian kerana dengan mengadakan program sebegini dapatlah kita melihat betapa ramainya ataupun sebilangan kecil pelajar di sekolah menengah dan juga IPA ini meminati bidang teori dan kritika sastra ini. Di samping itu juga pihak kerajaan di Kementerian Pendidikan Tinggi hendaklah mengadakan sebuah program membaca dalam kalangan pelajar, terutama pelajar mesti untuk membaca karya-karya sastra tempatan, di mana dengan mengadakan program sebegini, para pelajar sarjana ataupun para pelajar industri dapat ada minat untuk mengkaji karya-karya sastra dengan menggunakan teori-teori tempatan yang sedia ada dan juga menjadi seorang pengkritik karya sastra di masa hadapan. Hal ini demikian kerana dapat memupuk semangat membaca dalam kalangan pelajar. Di samping ianya dapat meningkatkan minat pelajar untuk mendalami kajian teori dan kritika sastra serta membaca karya-karya sastra tempatan, di mana seperti sedia maklum, karya sastra ini ada ianya mempunyai tahap-tahap laras bahasa yang tertentu, di mana dengan kita membaca karya sastra, kita hendak mengkritik karya tersebut kerana kita telah mendapat ilham ataupun pengetahuan mengenai karya tersebut, dan kita hendak menjadi seorang pengkritik karya yang profesional, di mana dalam masa yang sama pihak kerajaan ataupun pihak KPT dapat mengesan kehadiran minat pelajar dalam bidang kritikan ini. Di samping para pelajar boleh mengkritik karya sastra dengan lebih sihat dan dengan lebih mendalam lagi. Akhir sekali, program memupuk membaca ini dapat meningkatkan pengetahuan dan juga minat para pelajar, terutama pelajar di peringkat sarjana, untuk mengetahui mendalami lagi bidang kajian teori dan kritika sastra yang semakin dilupakan. Hal ini demikian kerana pihak KPT ini hendaklah mengadakan satu kursus bidang kajian teori dan kritika sastra di mana-mana IPA, kerana untuk mengelakkan bidang kajian teori dan kritika sastra ini semakin dilupakan dan diabaikan oleh generasi muda pada masa kini. Saya teruskan pertanyaan ini kepada Muhammad Ifat. Baiklah, terima kasih kepada pembentang Cik Wan kerana membentakkan bidang kajiannya. Lepas tu, saya akan membacakan cadangan penambahbaikan memperkukuhkan kurikulum pendidikan. Hal ini kerana
institusi pengajian tinggi perlu menambah baik dan memantapkan kurikulum dalam bidang teori dan kritikan sastra. Ini kerana melibatkan penawaran program sarjana muda dan pasca siswaza yang meliputi aspek teori sastra, analisis kritikal dan siasatan metodologi. Di samping itu pula, pentingnya untuk memperkenalkan kursus yang melibatkan kajian teori dan kritikan sastra dalam bahasa Melayu dan bahasa lain di sekolah menengah. Antara contoh foto 8 iaitu kata akhbar dari berita harian, iaitu segerakan kajian kurikulum pengajian. Seterusnya, kesimpulannya, untuk mengatasi masalah ini, semua pihak seharusnya meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kajian teori dan kritikan sastra dalam kalangan warga pendidik, masyarakat dan kerajaan. Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini memerlukan lebih banyak sokongan dan pembiayaan. Selain itu, usaha mengintegrasikan kajian teori dan kritikan sastra dalam kurikulum pendidikan dapat membantu mengukuhkan kedudukannya sebagai bidang yang relevan dan penting untuk dipelajari. Seterusnya, dari segi rujukan pula, terdapat 5 buku yang kami cari dan selidik. Baiklah, sebelum kami mengakhiri pembincangan kami, saya ada mempunyai satu pantun yang saya ingin kongsikan. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pembincangan kumpulan ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian, terima kasih daripada tuan kami. Jadi, kawan-kawan semua, jom kita bangun untuk pemakaian kami. Semuanya bertemakan pakaian putih dan hitam. Itu saja. Wait a minute. Banyak menawarkannya pada peringkat sekolah menengah dan pra-universiti, dan beliau juga berkata Beri manfaat ke sumber daya yang lebih luas. Seterusnya saya meneruskan teori dan kritikan sastra ini juga. Seterusnya, kalau saja akan mendapat yang jelas dan mudah dipahami daripada teori sastra yang berprediksi. Justru saya terangkan apa itu sastra yang. So let me give my number, oh. Can you be my commando? Mwenzako moyo wangu mwepesi, usije ukanibwaga eti kesho kanipa mastresi.